Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala izinkan kita semua pada pagi ini untuk bersama-sama berkumpul. Masya Allah, tengok ambil video slow mo cantik ni. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berakhir mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, semua sihat? Baris? Dah makan semua? Hari kita kena sihat dan kuat untuk kita terus beribadah kepada Allah SWT hari-hari. Okey, Alhamdulillah hari ini, pagi ini Allah Ta'ala bagi kita nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat, Masya Allah, dapat tengok burung terbang. Oh, cantik burung, Masya Allah. Burung syurga. Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala izinkan kita semua pada pagi ini untuk bersama-sama berkumpul. Masya Allah, tengok ambil video slow mo cantik ni. Allah izinkan kita semua untuk bersama-sama berkumpul, sama-sama untuk kita menziarahi tempat-tempat yang penuh barakah, kesan sejarah Rasulullah SAW di sekitar kota Madinah. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, pertama sekali tidur tunduk tu tidur ke pandang lantai ke? Matahari Saya rasa jemaah kena duduk di sinilah. Sini ni. Sekarang kita berada di satu kawasan penuh sejarah. Bagi mereka yang pernah datang sini, mesti tahu tempat ni, apa nama tempat ni. Dulu tempat ni penuh dengan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, ya. Di belakang kita ni, yang telah kepung. Nampak dia kepung ni? Ada banyak-banyak halangan kepung ni kan. Tatwiru hadiqatu Saqifatu Bani Sa'idah. So di belakang kita ni, tempat yang dikepung ni ialah satu taman ataupun tempat tinggal kaum Bani Sa'idah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni banyak pokok kurma kat sini. Satu zaman ubah, maka pokok kurma tak ada, dia pokok macam ni je. Ada ubah, baru-baru ni dia potong pokok semua. Tinggallah sebatang pokok sahaja untuk kenangan indah. Di kaum Bani Sa'idah berlakunya peristiwa pelantikan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama dalam Islam selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Alhamdulillah. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, belum lagi dimandikan, belum lagi dikafankan, belum lagi dikebumikan, sudah ada di kalangan orang Ansar. Mereka ni dah sibuk dah, ramai-ramai berkumpul kat kawasan ni. Terutamanya di kalangan Ansar yang daripada kaum Bani Sa'idah. Kumpul untuk apa? Untuk memilih Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin... Kenapa nama sahabat Nabi ni? Pada berapa tadi? Sa'ad bin Ubadah ni siapa jemaah sekalian? Beliau ialah seorang sahabat Nabi SAW yang berasal daripada kaum Khazraj. Daripada Bani Sa'idah yang datang jumpa dengan Nabi ketika mana peristiwa perjanjian Aqabah. Kat mana Aqabah? Dah tunjuk kita dah. Dekat tempat melontar, dekat yang tempat melontar dekat Mina tu kan. Dekat kawasan tu ada masjid kecil dibina. Sekali itu pernah berlaku peristiwa perjanjian Aqabah 2 kali. Rasulullah SAW dengan beberapa orang sahabat Nabi, orang Madinah, sebelum Nabi
berhijrah ke kota Madinah. So Sa'ad bin Ubadah ni ketika mana dia antara orang Madinah yang masuk Islam, dia balik ke sini, dia menyebar luas ke Islam. Dia antara sahabat Nabi yang hebat lah kan, menyebar luas Islam di kota Madinah, memberi kefahaman dan sebagainya tentang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Okey, ketika itu orang Ansar ni sibuk nak pilih nak melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti menggalas kepimpinan Rasulullah SAW. Apa nama dia? Sa'ad bin Ubadah. Nota. Handphone canggih ni, nota tak ada nota. Google tak ada Google. Okey, Google pun tak tahu Google bila tak Google Sa'ad bin Ubadah. Okey. Bila mana berita tentang saya cakap ni, bukan kemeriahan, Nabi dah berwafat. Tentang kekalutan orang Ansar ni nak pilih Sa'ad bin Ubadah untuk jadi pemimpin selepas Rasulullah SAW di kota Madinah, lepas Nabi wafat ni kan, maka berita ni sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah dan beberapa orang sahabat Nabi di kalangan kaum Muhajirin yang ketika itu sedang berada di tempat lain, sedang berkumpul bincang tentang benda yang sama juga, dan juga bincang tentang Rasulullah SAW dah wafat dan untuk dikebumikan di mana, mandi macam mana dan sebagainya, ya. Dan ketika itu jemaah sekalian, bila mana Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar perkhabaran cerita tentang orang Ansar ni, cepat-cepat mereka ni orang-orang Muhajirin ni, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Usaid bin Hudair, pernah hafal tadi. Dan beberapa orang sahabat lain termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah bergerak menuju ke sini. Orang-orang muhajir kalangan sahabat Nabi Muhajirin datang ke kawasan ni nak mengclearkan, nak menteteramkan keadaan, ya. Dan sampai sini Sayyidina Umar dia tanya, siapa lelaki ni? Orang Ansar menjawablah. Ramai kan? Orang Ansar bangun, dia kata, ya Umar, ni ialah Sa'ad bin Ubadah. Kenapa dia serubung badan dia? Dia tengah sakit. Maka bila mana Abu Bakar kan dia berdiri dekat kawasan ni, dia kata kepada Ansar, wahai Ansar, sesungguhnya sebaik-baik kaum ialah kaum Quraisy, dan selayak-layak untuk dilantik menjadi pemimpin di Madinah selepas Rasulullah SAW ialah mesti daripada kalangan Quraisy. Mereka kan, Madinah kan bukan Quraisy kan, dia kaum Aus, Khazraj, Yahudi Madinah kan, dia bukan Quraisy di Mekah. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia memberikan cadangan kepada orang-orang Ansar 2 nama untuk mereka semua ni memilih. Kan macam kita kat Malaysia SPR apa? SPR kan? Dulu zaman Nabi pun ada juga SPR. Pilih-pilih pemimpin kan. Lagi dulu ada dah. Bukan sekarang. Nabi angkat tangan, Nabi pula. Sayyidina Abu Bakar Siddiq angkat, pegang tangan Sayyidina Umar, pegang tangan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey, antara dua ni kalian pilih antara dua ni. Adakah Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah? Berdiri seorang Ansar. Dia kata, wahai Abu Bakar, molek tu apa? Eloklah sekiranya kita pilih wakil daripada satu Muhajirin, satu Ansar. Tetap lepas tu berlakulah bukan pertengkaran, kacau bilau macam mana? Perselisihan pendapat antara Ansar dan juga orang Muhajirin. Nak lantik orang Muhajirin ke orang Ansar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tengok keadaan ni dah semua dah bising kan. Sayyidina Abu Bakar pula, Sayyidina Umar Al-Khattab tengok bising. Dia terus pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Dia terus tanya kepada semua yang ada hadir dekat sini pada hari itu. Tanya, sesiapa yang bersetuju kita melantik Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi pengganti bagi Rasulullah SAW memimpin kota Madinah
Semua setuju. Masa itulah semua setuju. Sebab Sayyidina Umar ni seorang pun tak berani nak bantah apa yang dia cakap. Ya. Maka berlakulah peristiwa pelantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq lepas Nabi wafat kan. Di sini sebagai khalifah pertama Islam. Di Saqifah Bani Sa'idah. Boleh? InsyaAllah. Dan tempat ini juga merupakan tempat yang seringkali dikunjungi oleh Rasulullah SAW untuk berjumpa dengan masyarakat di Madinah. Dan masyarakat Madinah sendiri juga sebelum Nabi datang ke Madinah, peristiwa hijrah kan, mereka juga suka berjumpa kawasan ini untuk berbincang masalah kehidupan dan sebagainya. Bila Nabi datang, lagilah mereka suka datang ke tempat ni, sebab Nabi suka datang ke tempat ni. Mereka datang untuk jumpa dengan Nabi, tanya-tanya masalah hukum hakam dan sebagainya, masalah mereka baru sahaja diperkenalkan Islam dan juga hukum hakam dalam kaedah Islam. Jadi mereka suka tanya dengan Nabi selain daripada mereka datang ke rumah Nabi SAW. Okey, dah tahu sirah dah? Siapa nama sahabat Nabi yang tadi tu? Sa'ad bin Ubadah. Oh, tidak ingat. Alhamdulillah. Okey, dan juga dikatakan dulu zaman sebelum Nabi datang tu dah ada kawasan Bani Sa'idah ni ada perigi. Ini kisah di sebalik kisah lah, ada perigi dan air tu diceritakan Rasulullah SAW suka minum air tu. Tapi sekarang pergi dalam ni dah tak ada dah. Dia ditimbus oleh kerajaan Saudi kan, sebab pembinaan demi pembinaan dan sebagainya timbus, tak ada dah. Okey, insya-Allah. Kita pergi ke tapak pasar orang Islam. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, mari dekat ni. Dekat-dekat sikit tak dengar suara kita Kang sini. Haji Jaafar, mari sini Haji Jaafar. Okey. Kita berada di kawasan lapang ni. Pelik kan, kenapa kat kawasan lapang ni tak dibina hotel? Tak ada langsung binaan. Macam kat sana kan ada hotel, rumah binaan tu, museum kan. Sini kosong. Kenapa kosong ni? Okey, sebab ini ialah tapak pasar ataupun permulaan ekonomi Islam, di mana Rasulullah SAW bila sampai di Madinah, Nabi tengok orang Islam, para sahabat Nabi yang gaji berniaga ni kan, mereka terpaksa menumpang tapak perniagaan mereka di tanah-tanah kampung-kampung orang Yahudi. Antaranya di kampung-kampungan Bani Qainuqa. Orang Yahudi kan dekat Madinah ni dulu ramai orang Yahudi. Mereka pernah randah, panjang kisah pula Yahudi sampai dari Mesir, pernah randah Palestin. Okey, tak apa. So kat Madinah ni ramai orang Yahudi dulu. Walaupun ada orang Yahudi, tapi ada di kalangan orang yang bukan Yahudi, iaitu di kalangan kaum Bani Aus dan juga Khazraj dulu di Madinah. Sekarang nak cari orang Ansar di Madinah ni, yang di mana Aus dan Khazraj ni Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka, menjernihkan kemelut. Oh, bahasa aku makin cantik menjernihkan kemelut pertelingkahan antara mereka disebabkan orang Yahudi sebelum Nabi datang ke Madinah. Beradu putus kawan, putus dara sebab orang Yahudi jahat, didengki. Dia hasut Aus, hasut bergaduh. Okay. Nabi datang, Nabi mempersaudara, membaik pulihkan semula hubungan mereka. Nak bila mana para sahabat dari Mekah datang, lagilah mereka mesra dan lagilah kebahagiaan dan juga kasih sayang itu bertambah-tambah di kota Madinah. Okey. Semuanya atas perancangan Rasulullah SAW. Maka Nabi gelarkan mereka ini sebagai Ansar. Orang Ansar ketika itu kan. Sekarang ni kat Madinah ni, Nabi sebut nanti suatu masa nanti Ansar di Madinah seperti garam dalam makanan. Kita masak lauk, kari yang lapang ni. Kari. Letak garam 1 kilo ke 2 kilo? Tak kan? Kan sikit je kan? Macam tu perumpamaan yang Rasulullah SAW misalkan umpamakan
orang Ansar ni pada suatu ketika, pada masa akan datang nanti seperti garam dalam makanan, tak banyak. Kalau jemaah tanya orang Arab yang polis ni kan, semua bukan orang Ansar, orang luar, semuanya Harabi. Harabi ni kaum yang Arab yang tinggal di luar kawasan Madinah juga Mekah, dia keluar, orang luar. Harabi lah apalah, Ansar susah cari. Dia sikit sangat. Nasib lah kau dapat. Kalau jemaah dulu pergi masjid ke apa kan tanya orang Ansar, jangan salah tanya. Kalau tanya orang India bukanlah salah kan. Pakistan, orang kita ni kadang balik umrah, balik Malaysia, dia kata, ustaz, seperti kedai itu Arab tu dia bagi Quran, dia kata halal. Bukan, yang tu bukan orang Arab, itu orang Bangla. Semua dia pukul kata yang jual ke kedai semua Arab, padahal semua orang Bangla. Kan, silap. Okey, habis cerita. Dan di mana ketika itu Nabi SAW sampai Madinah dengan sahabat, kan Nabi tengok ramai sebab Nabi yang suka berniaga ni, nak niaga payah, tak ada tempat khusus untuk orang Islam kan. Maka ketika kita tengok yang sahabat Nabi berniaga di perkampungan Bani Qainuqa, orang Yahudi banyak, Qainuqa kan. Lagi Bani Zahid, banyaklah kawan-kawan dekat di Kota Madinah. So akhirnya Rasulullah SAW memilih satu kawasan. Ini kawasan apa ni? Kawasan ni nama dia Manakhah. Ya, kawasan ni nama dia Manakhah. Maka ketika itu Rasulullah SAW membuat mencetuskan fenomena terbaru bila mana sampai tibanya Rasulullah SAW di Kota Madinah untuk menguat dan mengembangkan dan menunjukkan kepada orang Madinah bahawasanya orang Islam boleh maju dan hebat dari segi ekonomi Islam. Maka bermulalah ekonomi Islam, jual beli, perniagaan di kawasan ini. Dan Nabi pesan tidak boleh disempitkan di kawasan yang adanya pasar orang Islam yang dibinanya untuk ekonomi orang Islam ataupun pasar Manakhah. Maksud Nabi ialah tak boleh disempitkan, ialah tak boleh dilarang membina binaan dekat kawasan ni. Sampai sekarang orang Saudi dia pegang kata Rasulullah SAW, mereka tak bina binaan langsung. Kawasan yang dibinanya sebuah tempat untuk menjana ekonomi orang Islam di Kota Madinah pada mula-mula sekali sampai di mana orang Islam sampai di Kota Madinah. Okey. Itu nak tunjukkan bahawasanya bijaksananya Rasulullah SAW untuk berdakwah, bukan saja dakwah ikut mulut, masuk Islam, masuk Islam sebab Allah, tidak. Nabi meluaskan lagi pandangan untuk diperlihatkan oleh orang-orang yang bukan Islam ini bahawa rasanya Islam ini bukan kaum yang lemah, bukan agama yang lemah dan mundur, tapi mereka Islam ini satu agama dan juga kaum yang maju dan boleh maju dan boleh dimajukan dan akan dicontohi oleh seluruh umat, seluruh manusia sampai sekarang. Okey. InsyaAllah. Pasar apa? Manakhah. Tulis. Nanti mana tahu pergi lagi umrah tahun depan dengan anak-anak tunjuk ni pasar Manakhah. Tu kampung Bani Sa'idah. Okey. Boleh? Pasar orang Islam. Okey, sekarang kita menuju ke 3 masjid ya yang penuh sejarah. Ada kena mengena tempat ini, ada kena mengena dengan Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi. Ya, di mana Masjid Ali bin Abi Talib, Masjid Abu Bakar Siddiq dan juga Masjid Musalla atau Masjid Al-Ghamamah. Nak tahu kisah dia? Nantikan seketika nanti. Kisah dia.
Kenapa dibina Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Al-Ghamamah atau Al-Musalla? Okey, semua ada kisah peristiwa. Okey, pertama Masjid Sayyidina Ali bin Abi Talib dibina berdasarkan kisah Sayyidina Ali menjadi imam untuk sembahyang hari raya ketika zaman Sayyidina Osman. Sana, sini ialah pun sama juga dibina Masjid Sayyidina Abu Bakar ni ketika zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau sembahyang di luar kawasan Masjid Nabawi ikut daripada sunnah Rasulullah SAW, kawasan ni, untuk solat hari raya. Dua raya, Aidilfitri juga Aidiladha. Dan di hujung tu ialah Masjid Al-Ghamamah atau Al-Musalla, pun juga asalnya tempat kawasan lapang. Ni semua lapang ni, lapang. Bina-binaan ni dibina lepas peristiwa tu baru dibina. Dan juga dicantikkan semua ni ketika zaman Osmaniyah. Okey, hujung tu Masjid Al-Musalla ataupun Al-Ghamamah. Di situlah berlaku peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat minta hujan. Satu hari sahabat Nabi datang, "Ya Rasulullah, ke Madinah hampir kemarau, binatang ternakan banyak mati, tumbuhan banyak tidak hidup, mati, tanah mati, kemarau." Maka Nabi pun arahkan sahabat ni untuk angkat mimbar dalam raudhah tu, letak dekat sini, kawasan ni. Kawasan dulu tak ada masjid tau. Bayangkan ni kosong, tanah lapang. Semayang pula. Nabi bagi khutbah dekat atas mimbar Nabi. Depan Nabi bagi khutbah, Nabi doa. Nabi angkat tangan tinggi-tinggi. Sampai nampak ketiak Nabi yang putih. Sahabat Nabi cerita, ketika Nabi menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat, ketika itu terlihat sedikit ketiak Rasulullah SAW yang berwarna putih. Sahabat Nabi menceritakan, terlihat sedikit ketiaknya putih sampai Nabi malu. Nabi tutup, Nabi alihkan para Nabi alihkan juga kain ridak Nabi pakai, Nabi alihkan di kawasan yang untuk mengelakkan dipandang oleh orang ramai. Terus Rasulullah SAW. Zaman sekarang buka aurat ke, pakai baju ketat ke, tak ada rasa malu. Bukan orang alam ni, orang lain. Okey, lepas Nabi turun, Nabi doa, Nabi turun, Nabi solat. Lepas Nabi dah habis solat, ketika itu datang awan-awan di atas kawasan ni. Kawasan kota Madinah lah, awan berwarna hitam dan hujan turun dengan lebat berserta dengan petir. Kemudian hujan turun lebat kan, sampai air naik dah. Nabi tengok para sahabat yang jumpa dengan Nabi minta supaya hujan turun kan. Tak tentu arah dah, ke hulu ke hilir nak cari tempat berteduh kan. Maka Nabi geli hati Nabi ni sampai Nabi tergelak sampai nampak gigi garham Nabi. Itu kisah yang berlaku dekat sini lah. Maka lepas 1 minggu hujan hari kan, maka datanglah sahabat Nabi yang istilah apa, komplain Nabi ni datang, "Ya Rasulullah, habis tanaman kami, air banjir." Maka Nabi pun doa, minta Allah tak berhenti hujan berhenti. Tu sahabat ni dimanja dengan Nabi, minta ni tu nak apa, minta dengan Nabi, itu pun minta Nabi, semua dengan Nabi SAW. Lapar pun minta dengan Nabi SAW. Okey, pertama. Yang kedua yang berlaku kisah ini ialah Nabi SAW ketika sebelum wafat, Nabi SAW biasa itu. Nabi SAW sembahyang hari raya kat kawasan lapang ni. Hari raya Aidilfitri, Adha. Apa tujuan Nabi sini? Kenapa Nabi tak masuk dekat Masjid Nabawi kan? Nabi dah bina dengan sahabat-sahabat semua. Sebab tujuan dia untuk memberi peluang kepada para wanita atau para sahabiah di kalangan Nabi SAW ini untuk mereka datang sekali dengar khutbah Nabi ketika solat hari raya. Kan orang perempuan yang dalam keadaan haid. Orang perempuan dalam haid tak boleh masuk masjid kan. So, Nabi buat solat raya ni sebab supaya mereka ni, wanita yang dalam haid ni, yang sedang haid ni boleh mendengar khutbah Rasulullah SAW ketika itu. 2. Ketiga, ada 3 peristiwa.
Ketiga ialah tempat di mana Rasulullah SAW sembahyang jenazah ghaib ke atas seorang raja. Nama dia Raja Najasyi dari Ethiopia atau Habsyah. Raja Najasyi ni Nabi tahu kisah dia. Nabi cakap dengan sahabat ketika di Mekah, bila mana sahabat Nabi banyak dipulaukan dan diseksa kan. Nabi arahkan majoriti sahabat Nabi yang masuk Islam awal untuk keluar dari kota Mekah pergi ke Habsyah. Sebab di sana ada seorang raja nama dia Najasyi. Dia raja tu walaupun belum Islam ketika itu, dia seorang raja yang sangat baik. Dia terima semua orang kat dunia datang ke tempat dia, dia bagi tempat tinggal, bagi makan, jaga dengan baik. Nabi arahkan tu sahabat Nabi ketika mereka diuji Allah, diseksa, dipaksa untuk keluar Islam kan. Keluar ramai-ramai pergi ke Habsyah jauh. Kan tu pengawalan sahabat. Memang sampai Habsyah, sahabat Nabi ni sampai Habsyah mereka disuruh baik oleh Raja Najasyi lama. Hampir sebulan, 2 bulan, hampir setahun duduk dekat Habsyah. Nampak? Tu kisah dia. Jadi Rasulullah SAW bila dengar apa Raja Najasyi ni mangkat, Nabi sangat sedih. Sebab Nabi tak sempat nak berjumpa sebagainya kan. Maka ketika itu Rasulullah SAW terus ajak sahabat untuk solat jenazah ghaib. Tahu kan? Tu je. Dari situlah kita dibolehkan hukum fiqh untuk solat jenazah ghaib. Kalau kita macam ahli keluarga kita ke kawan-kawan ke meninggal di Malaysia contoh, kita kat sini kan. Bila mana jenazah tu dah dikebumikan, kita bolehlah buat solat jenazah ghaib kat sini. Jauh kan. Okey. Raja Najasyi. Okey, habis. Maka dibinanya masjid sempena kisah tersebut. Boleh? So kita ni nak ambil kesempatan keberkatan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Di antara rumahku dan mimbarku ada satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu Raudhah. Maksud dia ialah tempat doa mustajab. Tempat Nabi suka solat, Nabi suka tahajud. Sayyidatina Aisyah pun suka solat tahajud kat dalam ni. Sahabat Nabi pun ikut juga Nabi sembahyang kat dalam ni, Raudhah. Pertama. Jadi doa mustajab. Nanti masuk sekarang, jagi dia orang lelaki pukul 11.30 masuk kan. Doa ikut saya lah jagi. Yang wanita malam sekarang pukul 11.30 kan? Ke 11? 11. Malam ni wanita. Okey. Satu peristiwa di mana Nabi SAW khutbah di atas mimbar Rasulullah SAW. Tiap kali Nabi naik, Nabi kata amin. Pernah tak kisah ni? Nabi ingat tak? Kan? Apa sambung? Nabi naik tangga pertama, Nabi kata amin. Yang kedua kata amin, ketiga amin. Ni sahabat-sahabat semua dengar ni, sahabat Nabi semua dengar. Alamak. Rombongan Cik Kia, ayo budak. Nabi berkata amin ni 3 kali ketika Nabi nak naik ke mimbar Nabi ni kan. Ketika mana Nabi berada ke atas mimbar Nabi. Bila habis selesai Nabi berkhutbah kan, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi kami dengar kamu ya Rasulullah mengatakan amin 3 kali." Maka Nabi SAW pun terus menceritakan peristiwa yang berlaku ketika Nabi berada di atas mimbar Nabi. Nabi bercerita, "Wahai sahabat sekalian, ketika aku berada di atas mimbar, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku mengkhabarkan beberapa perkara. Pertama kata Jibril, wahai Muhammad, barang siapa apa? Ingat tak? Cepat. Wahai Muhammad, barang siapa ketika hidupnya dia sempat untuk bersama dengan ibu dan ayah dia. Ni anak-anak ni. Dengar anak dengar buka telinga berbesar, garang cikgu. Wahai anak-anak pula.
wahai Muhammad, barang siapa yang sempat hidup bersama dengan ibu dan ayahnya, lalu membiarkan mereka, biar pilah mak ayah nak hidup ke, nak mati ke, hidup ke, nak makan ke, lapar ke, dagang ke, miskin ke, kaya ke, biar pilah kan, membiarkan mak ayah ni, maka orang ini bila dia mati nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dijauhkan rahmat Allah untuknya. Katakan amin, kata Jibril. Nabi berkata amin. Pertama, anak-anak ni dah kerja, dah duit dah berkepuk ni kan. Tapi mak ayah kat kampung, mak ayah dia tinggalkan, dibiarkan. Orang macam ni Nabi kata, Jibril bagi tahu, orang ni akan dicampakkan, dimasukkan ke api neraka Allah, dan Allah tak bagi dia rahmat, tidak memberikan kasih sayang kepada dia pada hari kiamat nanti. Ibu dan ayah, anak-anak. Ya, anak-anak ni kena ingat. Selagi ada mak ayah, hikmatlah sesungguh hati, bukan terpaksa. Ada kat sini yang nak mak ayah dah tak ada? Semua mak ayah ada lagi meninggal kan? Yang meninggal ni, doalah untuk mereka. Okey, amin yang pertama. Amin yang kedua, kata Jibril, wahai Muhammad, barang siapa yang sempat untuk berada dalam bulan Ramadan, lalu dia tidak melakukan amal soleh, kebajikan, maka bila dia mati nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka dan dijauhkan rahmat Allah Ta'ala. Katakan amin. Nabi berkata amin. Amin kedua, orang tu hidup sempat every year, tak tahun dapat puasa bulan Ramadan ni kan. Tapi satu je silap dia. Dia puasa tapi dia tidak buat amal soleh. Dia tak pergi tarawih, tak mengaji Quran, tak sedekah, tak sembahyang berjemaah, dia tak apa lagi, tak berzikir, tak selawat, dia sibuk jahit langsir. Contoh bukan dalam ni orang lain. Dia sibuk buat kuih raya dari pagi hingga ke malam ke pagi. Dia sibuk mengemas, mengecat. Bulan hari tu tak buat kan, dia setahun duduk 12 bulan. Boleh puasa pula baru nak ngecat rumah aja. Orang kita, pasal tak orang kita kan, bulan Ramadan dah lah bulan puasa. Kan benda semua tu boleh dibuat sebelum puasa. Betul tak? Ikut logik akal. Kita bila Ramadan kita boleh buat benda-benda yang lain kan. Kan Nabi bagi tahu Ramadan banyak buat amal kebajikan, manfaat dia pahala besar, kelebihan yang sangat banyak kan. Kenapa buat ketika bulan Ramadan? Kenapa? Adat orang kita dulu kan. Jam tu lah nak buat tu, jam tu lah nak cantikkan rumah, jam nak tukar itu, tukar ini, tak sempat nak baca Al-Quran. Contoh, tak sempat nak berzikir 1,000 kali satu hari. Ya? Tak sempat nak pergi tarawih. Nak pergi tarawih ni buat 8 balik dah cepat. Asal balik awal ni nak sambung cik langsir. Asal balik awal cik nak sambung buat kuih muruku, ada orang tempah 60 tong mak ai. Tak. Dia melebihkan benda itu daripada amal ibadat. So bahayalah ya. Ramadan ni kalau kita tengok dekat negara-negara Arab, tu jemaah ni siapa yang pernah merasa Ramadan di negara Arab? Siapa pernah? Tak pernah kan? Hadis tak pernah. Kalau jemaah-jemaah haji sekalian, Ramadan di negara Arab, contoh di Mekah, Madinah, di Mesir, Jordan, mereka ni takkan melenggangkan masjid. Duduk masjid je. Duduk masjid baca Quran sebab bulan Ramadan bulan Quran, bulan Ramadan bulan zikir, bulan Ramadan bulan solat malam. Ramadan nampak main air amboi biasa itu. Ramadan. Nabi kata siapa yang hidup sempat jumpa Ramadan, jumpa makhluk yang nama Ramadan tapi tak langsung, dia tak kejar amal kebajikan dalam hidup dia. Dia sibukkan dengan yang lain, maka orang ni masuk api neraka, jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Kedua. Yang ketiga, amin ketiga Rasulullah SAW. Apa dia? Barang siapa mendengar namaku
lalu tidak berselawat ke atasku, maka orang ini bila mati masuk neraka, jauh daripada rahmat Allah. Amin. Katakan amin ya Rasulullah, ya Muhammad. Nabi kata amin. Amin yang ketiga. Tu kita dengar macam ceramah ke apa-apa kan, bila dengar nama Rasulullah kena sambut sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ingat tak juga perkara kisah tu di mana Nabi? Ia berlaku di atas mimbar Rasulullah SAW. Kisah yang kedua tentang mimbar lagi lah. Dulu zaman Nabi sampai di Madinah, Masjid Nabawi semua dah siap kan. Nabi suka memberi khutbah dan suka menyandar, peluk, pegang di sebelah sebatang ataupun pegang, peluk, sentuh, menyandar dengan sebatang pokok tamar. Satu hari dah lama sangat, satu hari seorang wanita, sahabiah, sahabat perempuan Nabi datang. Ya Rasulullah, aku nak bagi mimbar, nak buat satu mimbar baru, nak berikan kepada kamu ya Rasulullah. Dia 3 tangga. Cantik lah, 3 tangga, buat daripada kayu. Maka Nabi pun boleh, Nabi setuju. Pokok ni pun dengar, kan terkesan kan, pohon apa? Pohon tamar yang menangis kan, dia dengar. Maka ni ketika Nabi nak tukar kedudukan Nabi menggunakan mimbar yang baru diberikan oleh wanita ni, sahabiah ni, pokok ni dengar dan kebanyakan sahabat yang ada dengan Nabi pun dengar juga. Ketika itulah pokok tu menangis. Ini hadis sahih, bukan acah-acah. Pokok ni menangis. Ulama menceritakan tangisan pokok tamar, pokok kurma yang menangis ni seperti bayi yang baru lahir. Adam, ni sikit macam mana baby baru lahir? Cepat. Jangan bunyi baby dah. Cepat. Cepatlah. Malu pak. Macam baby baru lahir. Akhirlah ni sikit. Oh tidurlah. Mak apa? Mak dia risau. Jangan usah sabar, kena mahu. Okey. Menangis macam baby menangis ya. Pokok ni dia dengari oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi dalam Ar-Raudhah. Dengar ni ringikan pokok kurma tau. Ini bukan cerita kartun, bukan ini betul. Sahih. Nangis, Nabi turun mimbar baru ni kan, Nabi tu peluk pokok ni. Peluk, nak meng-calm down kan, bahasa Inggeris nak meng-calm down kan pokok ni supaya dia tak menangis. Nampak? Nabi usap dia, peluk dia. Nabi kata bisik dekat dia, aku beri 2 pilihan. Kau nak hidup kat dunia ni dan berbuah kembali, ataupun kau nak hidup dengan aku kat syurga nanti. Oh, pokok ni teruslah pilih yang kedua. Nak hidup dengan Nabi dalam syurga selama-lamanya. Itu kisah dia. Pokok pun sayang nak Nabi, rindukan Nabi. Bila Nabi dia dah tak pegang dia dah, nampak. Dia kita kena ada lah. Datang ni tu Nabi ujung tu, nampak tu. Bagi dia bawah tu Rasulullah SAW. Sampai tak sabar nak jumpa Nabi, bagi salam hari-hari boleh datang ke sini kan masjid. Pohon tamar yang menangis. Dan dikatakan pokok tu ditanam di berdekatan dengan mimbar Nabi sekarang ni. Ini kan mimbar Nabi. Ini mimbar Nabi. Di sini. Ini mimbar Nabi ni. Dikatakan ditanam dekat bawah tu. Pokok yang menangis tu. Nak jumpa korek lah. Tak ada. Dia kawasan mimbar tu sinilah. Asal tiang pokok yang taman yang menangis tu memang Nabi lah asal tempat dia. Cuma bila tukar yang baru, Nabi tanam. Boleh? Itu sebab kepada para suami sekalian ya. Para suami sekalian, kalau isteri merajuk, macam mana? Kena datang, peluk, buat tak? Macam mana Rasulullah SAW memujuk pokok tamar ni. Kan dia menangis kan? Itu cara Nabi dengan para isteri yang lain jugalah. Kalau isteri sedih, isteri merajuk, anak perempuan kan sedih ke menangis, peluk ayah, peluk anak. Anak lelaki ke peluk. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jual sana? Jual sehari peluk bini.
Peluk isteri. Mana Haji Rosli? Ini lagi peluk isteri ya. Kalau isteri rasa isteri tu penat, letih, sedih kan. Asal muka monyok ni datang peluk dia, usap dia. Nampak? Nanti dia akan rasa tenang dan gembira, bahagia. Nampak? Itu peranan suami Islam. Boleh lepas ni insya-Allah Bukan ditinggal-tinggalkan. Orang kita tinggal engkau melalak ke, menangis ke. Kejap lagi okey. Itu maknya. Okey, dia simpan simpan. Okey, habis cerita. Itu antara kisah yang berlaku di dalam Raudah lah. Boleh tiang ni? Tunjuk tu tiang. Orang kita ni sebut gelas sebagai tiang wangi lah. Ataupun dalam orang Arab, musalla. Dengar saya punya ni. Ataupun musalla Rasul sallallahu alaihi wasallam, musalla Rasul sallam. Musalla Rasul sallallahu alaihi wasallam kawasan tu. Dalam Raudhah ada tiang. Ada tiang Sayyidah Aisyah. Dia dekat atas tiang tu dalam Raudhah, bila masuk Raudhah nanti, ni tampak gambar ni. Dia belakang mihrab Nabi ni kan. Yang ni kan, mihrab Nabi ni. Belakang dia ada tiang-tiang ni kan. Antara tiang-tiang tu dekat atas tu ada macam bulat warna hijau. Tulisan. Dia ada tulis apa? Imadu Aisyah. Tiang tidak. Imad ke apa? Tengok ada. Aisyah. Ustunah. Jadi yang ada Aisyah, Abu Lubabah ataupun Tiang Taubat lah. Tiang Taubat ditulis Abu Lubabah, ada kisah dia. Tiang kata sadi katil. Tapi kalau orang perempuan kat sini dia tak boleh ke depan kot. Bila perempuan masuk Raudah nanti, jangan tutup kanvas putih untuk elakkan pandangan orang lelaki lalu depan makam Nabi dan juga depan Raudah sini. Depan tu. Luar ni. Tak apalah, janji dah masuk Raudah. Cuma orang lelaki kau nak merasa sembahyang kat tempat Sayyidah Aisyah ke, Abu Lubabah, nama sahabat Nabi Abu Lubabah ni, kisah dia dulu ketika lepas daripada perang Khandaq. Lepas daripada dah ke-10 ni. Sikit lagi. Lepas daripada perang Khandaq, Abu Lubabah ni kan, habis perang Khandaq, orang Islam patah balik pergi ke kampung Bani Quraizah sebab mereka telah mengkhianati janji mereka dengan Rasulullah SAW ketika perang Khandaq. Mereka ganggu, kacau orang Islam ketika perang Khandaq berlaku. Kan? Mereka jadi tali baru orang Mekah untuk menghancurkan kota Madinah, orang Islam di kota Madinah. Maka bila habis je perang Khandaq, ketika Nabi SAW tengah mandi di rumah Nabi, Jibril datang. Jibril kata, "Ya Rasulullah, kamu dah letakkan pedang kamu ke ya Rasulullah?" Dia kata dah. Dia kata sesungguhnya kami para malaikat ni belum lagi letakkan pedang. Pergilah segera kamu ya Rasulullah, pergilah kamu semua pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Tu kalau Nabi panggil sahabat ni dah mandi, Nabi panggil semua sahabat, ambil balik pedang, pergi ke kampung Bani Quraizah kat Madinah lah, di kawasan dia. Untuk kepung ni, kepung orang Yahudi. Bani Quraizah di kalangan orang Yahudi. Dia dah sebelum perang Khandaq mereka dah berjanji dah nak mentaati Nabi, tak nak kacau sebagainya kan. Bila mana tengah-tengah perang, dia kacau. Dia jadi tali baru orang ni lah, dia bagi tu macam mana kadang orang Islam di kota sekian. Jadi ketika dah habis perang, tu kena kepung. Nabi panggil sahabat semua kepung Bani Quraizah ni kampung dia untuk diberikan hukuman. Bila datang ke sana, Abu Lubabah ni lah sahabat Nabi ni, salah sikit je. Bila sebelum orang Islam sampai ke kampung Bani Quraizah ni, dia dah jumpa dengan Yahudi ni, dia tunjuk isyarat macam ni. Sebenarnya hukuman yang Nabi nak berikan kepada orang Yahudi di Bani Quraizah ni, mereka belum tahu lagi bahawasanya orang lelaki di kalangan Yahudi Bani Quraizah akan dibunuh sebab jahat. Mereka mengingkari perjanjian mereka dengan Nabi SAW dan juga orang Islam. Maka dia awal dah bagi tahu dengan syarat saja. Maka bila mana peristiwa ni berlaku, lepas dah peristiwa orang Yahudi kena dibunuh oleh orang Islam kan, orang lelaki, orang perempuan dan anak ditawan,
jadikan hamba ataupun diberi pilihan untuk masuk Islam dan sebagainya, maka Abu Lubabah ni dia rasa menyesal sebab dia rasa dia bersalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia peristiwa pengepungan Bani Quraidah, dia jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku rasa bersalah. Dia terus ambil tali, diikatkan badan dia dekat tiang dalam Raudhah. Yang dia katakan ada tiang Abu Lubabah ataupun taubat. Dia bertaubat sungguh-sungguh. Dia kata dengan Nabi dia tak akan lepaskan diri dia sehinggalah Allah Ta'ala bagi tahu dosanya diampunkan oleh Allah. Baru dia lepaskan. Dia akan lepaskan kecuali nak sembahyang dan nak makan dan juga qada hajat saja, nak berkencing ke semua. Itu lepas. Selebihnya diikat badan dia dekat tiang tu. Sampai satu hari Nabi datang dan selang beberapa hari datang, ya Abu Lubabah, sesungguhnya aku nak bagi tahu ni kabar gembira, Allah Ta'ala dah ampunkan segala dosa engkau. Maka dia rasa senang hatilah. Maka dia bertaubat dan juga dan selepas itu Abu Lubabah ni antara sahabat Nabi yang hebat dalam perang-perang sebagainya. Abu Lubabah ataupun taubat, atau nama tiang tu tiang taubat. Taubatnya Abu Lubabah sahabat Nabi ni terhadap kesalahan yang dia rasa sangat besar di sisi dia dan juga kepada Rasulullah SAW. Kita hari ni kita pula orang zaman sekarang ni lewat solat sembahyang lambat rasa bersalah tak? Dan orang zaman sekarang tak sembahyang. Subuh tinggal Zuhur, tinggal Asar lambat, Maghrib tinggal, Isyak kecundang. Rasa bersalah tak? 1 sen tak rasa bersalah kan? Langgar je nampak. Biar lalu nampak. Ramai kan? Tak puasa, makan pagi siang rumah. Rasa bersalah tak? Anak-anak tinggi suara dengan mak ayah, ada rasa bersalah tak? Kan? Para isteri tinggi suara, suka arahkan laki, suami kan itu ini, rasa bersalah tak? Tadi kita kena kawan suami kan, kena dengan isteri pula. Nampak? Para sahabat sekecil-kecil perbuatan kesalahan itu dia rasa kesatu sangat besar pada diri dia. Boleh kita melakukan itu insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, lepas ni kita pergi ke makam ke Kubah Hijau, bagi salam kepada Rasulullah SAW dan 2 sahabat, Sahabat Bakar dan Umar, dan kepada ahli Baqi'. 10,000 orang sahabat Nabi dikumpulkan di Baqi'. Segitu kita sambung cerita ni insya-Allah. Bergambar dulu insya-Allah. Hoi. Dekat belakang belakang Raudhah ni ada satu kawasan yang tinggi sedikit macam ni. Nanti kalau jemaah masuk Raudhah nampak pintu wanita, kita akan masuk pintu 37 ataupun pintu wanita kan, yang dibuat ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Nabi tak ada. Itu dulu tapak rumah sahabat Nabi. Dan juga antara tempat laluan para sahabat untuk pergi ke Masjid Nabawi juga ke Raudhah. Bila mana zaman Umar dibuat pintu-pintu khas untuk orang perempuan, wanita atau babun nisa, maka sahabat Nabi semua tak masuk dah ikut pintu tersebut. Okey. Cakap lupa dia. Ada tempat tinggi sikit, nama dia Suffah. Masuk pintu tu, tengok belah kiri ada tempat yang ditinggikan sedikit. Luas juga, luas. Nama dia Suffah. Suffah ni ialah tempat di mana para sahabat Nabi di kalangan yang miskin, fakir, tak ada tempat tinggal, ya, duduk kat kawasan tu seramai 600 orang setiap masa. Ramai duduk. Bila Nabi tengok sahabat Nabi usaha cari rumah tempat tinggal, mari sini. Salam. Bila Nabi dah dapat tempat penempatan untuk sahabat Suffah ni kan, maka Nabi arahkan semua duduk pergi rumah ni, dah ada penempatan ni kan. Datang lain sahabat yang miskin lain datang duduk Suffah ni. Tempat sahabat Nabi beribadah, amal soleh kat kawasan tu. Tapi di kalangan sahabat Nabi yang tak ada tempat tinggal, yang musafir, yang tak ada tempat tinggal, yang miskin, tak ada harta, kan orang Mekah. Sahabat Nabi datang dari Mekah, datang Madinah kan miskin kan. Dan untuk
menjana ekonomi untuk hidup dengan selesa, bukannya dalam masa yang singkat kan lama kan, nak berniaga itu ini bekerja kan lama. Boleh sufah. Jadi kita akan lalu dekat kawasan tu. Rumah Nabi mana rumah Nabi? Rumah Nabi. Tu. Nampak tak dinding hijau tu? Kan dinding hijau tepi tu kan? Nampak tak Jemaah? Nampak tak? Kebaju hijau bawah dia, itulah makam Rasulullah SAW. Kubur Nabi lah makam, tak faham kan? Kubur Nabi. Ada 3 dasar. Pertama Rasulullah SAW. Okey, depan ni kiblat ni. Tak ada saya nak. Okey, macam ni lah. Okey, depan ni kiblat. Ni Rasulullah SAW, kepala Nabi. Sebelah kepala Nabi ni ialah sebelah bahu Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan sebelah badan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan sebelah ni kubur kosong. Kubur kosong ni macam-macam lah. Pernah ditawarkan kepada isteri Nabi, Sayyidah Aisyah. Dan dia juga pesan kepada anak buah dia, Abdullah bin Zubair bin Awam. Dia pesan nanti dia mati nanti kerumikan kat sebelah Ibn Umar. Akhirnya bila dia nak hujung usia, dia ubah fikiran. Dia tak nak. Takut nanti fitnah satu kota Madinah. Aisyah suka hati pilih kan. Maka dia pesan pada anak-anak buah dia, kalau dia mati nanti kerumikan pakai. Pakailah Aisyah dipakai. Pernah dipelawakan kepada Abu Durrahman bin Auf, orang kaya, sahabat Nabi yang paling kaya kan, yang paling berniaga, pun tolak juga. Kerana sifat zuhud dia, malu dia kepada Rasulullah SAW. Kemudian pernah ditawarkan kepada pemimpin pemimpin nama dia Omar Faruq, ya ke? Omar di Madinah ketika itu. Ya, betul. Pun juga tolak sifat zuhud dia, menghormati Rasulullah SAW. Akhirnya ulama berpendapat kubur yang kosong tu disediakan khas untuk siapa? Kan tulis Mujamak Mahkamah Mahakim tu kan syariah. Yang tu bangunan mahkamah. Kenapa Ustaz mahkamah? Okey, kawasan sekitar depan tu dulu ada kampung. Apa nama dia? Okey, perkampungan Bani Zuraiq. Zuraiq. Okey? Perkampungan orang Yahudi. Ada satu telaga nama perigi tu Perigi Zarwan. Perigi apa? Zarwan. Suatu hari Rasulullah SAW sakit. Sakit panah badan ni, sakit bersangatan, sakit kan. Turun 2 malaikat. Satu dekat atas kepala Nabi, kan ni baringan. Satu di hujung kaki Nabi. Tengok, scan. Tengok rupa-rupanya okey. Malaikat dia kata Rasulullah telah diguna-guna. Tahu guna-guna? Tanya guna. Satu malaikat seorang tanya, guna-guna tu apa? Malaikat kan makhluk Taala kan. Guna tu ialah sihir. Rupanya disihir. Borak-boraklah 2 malaikat ni berborak. Nabi tertengah kan, dia sakit kan. Nabi telah diguna-guna apa sihir, Nabi telah disihir oleh apa? Oleh seorang Yahudi. Seorang lelaki Yahudi yang tinggal di perkampungan Bani Zuraiq. Dan sungguhnya sihir ini berpunca daripada satu bungkusan yang dibalut bawah sebuah batu yang besar dalam perigi, dalam kampung ni lah. Besok tu Nabi panggil sahabat bernama Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir? Anak kepada pasangan Yasir bin juga semayang yang kat Mekah dalam kena bunuh tu kan. Ammar bin Yasir. Pergilah Ammar bin Yasir sama Nabi ni dengan sahabat-sahabat lain pergi kampung tu. Cari perigi. Jumpa perigi, memang air dia, Nabi kata air dia warna merah macam air pinang. Air pinang tu air pinang. Kalau kita tak pinang merah kan. Nabi suruh gali, cari batu dalam perigi tu, angkat batu tu, bawah batu tu ada satu bungkusan. Pergilah Ammar bin Yasir pergi kampung ni, pergi
gali air, gali air. Memang ada batu besar. Angkat batu tu, bawah tu ada benda yang ada satu benda yang dibungkus. Yang dibungkus. Maka dia ambil. Sahabat Nabi ambil. Dua malaikat ni kata pasangan Nabi, bila dia jumpa benda tu bakar. Bakar. Bila sahabat Nabi ni bakar rupa-rupanya dia ada satu benda yang dililit dengan tali. Maka ketika itulah turunnya dua surah. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Nabi baca. Tak kali ni baca, ikatan tali tu dia terbuka. Bila semua terbuka, Nabi baca ulang kali, terbuka ikatan tu, maka Nabi pun sembuh. Kuat sihir. Tu kuat sihir ni kan. Dia boleh merosakkan, tapi dia tak ada kuasa lah atas izin Allah Ta'ala. Tu kisah yang berlaku kat kawasan tu lah, Nabi sihir. Habis cerita. Pertama. Yang kedua, di perkampungan itulah berlakunya peristiwa alunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh seorang sahabat Nabi. Namanya ialah Rafi' bin Malik. Rafi' bin Malik yang baru saja jumpa dengan Nabi di Perjanjian Aqabah sana dekat Mekah kan, dekat dengan melontar tu. Sampai Madinah, dipanggil orang-orang Madinah yang dalam Islam ni untuk dengar dia baca Quran yang baru saja dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah tempat berlakunya peristiwa tersebut. Alunan Al-Quran alunan Al-Quran dibaca pertama-tama kali di kota Madinah. Dapat ilmu tak gini? Alhamdulillah, kita baca salam. Di sana pertama. Yang kedua macam ni, separuh tinggi. Ketiga Nabi letakkan di bawah. Kenapa saya terangkan macam ni? Sebab nanti kita nak pergi masuk ke Raudhah, nak lelaki lah pertama, nak keluarkan lalu depan makam Nabi kan. Macam mana nak doa? Kalau angkat tangan ni makam Nabi ni, nak doa angkat tangan macam ni. Boleh halau. Bawah, letak bawah je. Sambil saya melalu tu, doa Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dada boleh. Minta ampun, ya Allah, aku bertawassul dengan Rasulullah SAW, ampunkan dosa ibu ayah masuk syurga, minta redha, sebagainya. Boleh. Jangan berdoa halau. Boleh, cara dia. Clear? Yang wanita pun sama, ketika dalam Raudhah. Tapi tengok juga, kalau polis nampak dia halau, kalau tak nampak tak halau lah. Doa semana yang kita boleh lah. Kalau paling bagus, doa ketika dalam sujud yang terakhir, solat sunat. Boleh? Okey, yang ada cat hijau ni, bawa sampai ke sana dalam beberapa tiang lah. Dan bawa sampai ke makam Nabi, ke Raudhah ni kan. Tengah-tengah ni ialah tempat asal Masjid Nabawi ketika zaman Rasulullah SAW yang dibina oleh Nabi sendiri dengan para sahabat. Kecil tak besar. Yang ni yang timur Nabi. Yang ni mihrab. Ni mihrab yang dibuat ketika zaman Osmaniyah, Sultan Sulaiman. Ni semua dan dekor-dekor ni pun juga kesan daripada kerajaan Osmaniyah. Kan cantik, ada bunga cinta bagian ni. Okey, ni Nabi punya mimbar. Mimbar Nabi ni, nampak tak? Mimbar nampak tak? Alah, budak tak nampak, pendek dah orang dah. Mimbar Rasulullah ni Raudhah. Kan dia bikin buat di antara rumahku, rumah Nabi, makam Nabi punya. Dan juga mimbarku ibn Nabi yang tengah-tengah ni Raudhah. Ni Raudhah. Jom kita masuk. Pukul 11.30. Mari. Ni makam Nabi. Mai bagi salam. Kenapa dia sengit ni? Kenapa dia sengit? Sengit sembahyang. Tahu. Kita tu depan. Salah lah kiblat ni. Astagfirullahalazim. Agak dia. Okey, salam. Mai. Assalamualaikum. Mai. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya Safwata
khalqillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar. Assalamu alayka. Jom, ya Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Assalamu alayka. Ya Sayyidina Ammar Al-Khattab. Doa sendiri. Tangan di bawah. Mintalah doa tawassul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Belum minggu depan tu. Tadi yang sebelum laut dia bagi dua kot.